Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini insya-Allah sebagaimana tahun-tahun yang bulan Ramadan, tahun-tahun yang lepas, kita buat suatu daurah ataupun terjemahan ringkas surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Tahun lepas kita dah buat surah yang bermula dengan Hamim, 7 surah yang bermula dengan Hamim. InsyaAllah Ramadan tahun ini kita akan buat pula surah dipanggil surah 10 serangkai. Yang daripada surah Al-Hadid hingga ke surah At-Tahrim. Surah 57 Al-Hadid sehingga sampai ke surah lepas Al-Hadid, surah Mujadalah, surah Al-Hasyri, surah Mumtahanah, As-Saff, Al-Jum'ah, Munafiqun, At-Taghabun, dan last kali hingga ke surah apa? Surah At-Tahrim. At-Tahrim 10 surah. Spesialnya surah ini ialah dia merupakan surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di Madinah, tetapi dia dikelompokkan bersama-sama dengan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Yakni sebelum surah Al-Hadid, di atas itu kebanyakannya surah Al-Makkiyah. Selepas surah At-Tahrim juga surah Al-Makkiyah. Maka atas faktor dia 10 surah Madaniyah yang diletakkan di celah-celah surah Makkiyah. Walaupun dia turun maka dia ulama tafsir meletakkan dia sebagai surah 10 serangkai. Itu dia punya pengelaran ringkas dia. Kita baca sikitlah. Kita baca supaya dapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Itu di antara pembukaan surah Al-Hadid. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, memandangkan 10 surah ini, 10 rangkai surah ini, dianya membincangkan bab perkara-perkara tauhid, yakni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 10 surah perkara pokok yang Allah nak ceritakan ialah perkara tauhid, di samping untuk mencapai tauhid ataupun keimanan, maka Allah ceritakan bab 2 tunjang utama tauhid, yakni jihad dan infak. Maka untuk tujuan asas bukan jihad dan bukan infak, tapi untuk tujuan tauhid. Tapi Allah gariskan untuk mencapai tauhid, maka para mujahid berjuang untuk memastikan tauhid terjamin. Itu maksudnya. Maka dalam 10 surah yang bermula surah Hadid ini, Al-Hadid dia bincangkan di samping perkara-perkara tauhid, dia bincangkan bab 2 faktor, yakni jihad dan infak. Sebagai pengenalan dia. Begitu juga dengan surah At-Tahrim yang ke-10. Dia membincangkan bab infak dan jihad. Senang nampak tak? Kita buat santailah, kita buat macam perbincangan supaya kita boleh faham apa yang Allah nak ceritakan dalam 10 surah yang bermula dengan Al-Hadid hingga At-Tahrim. Maka dah tengok pengenalan dia ada 2 perkara.
jihad dan infak, dan pengakhiran penutup dia pun surah At-Tahrim juga infak dan jihad. Cuma yang tengah-tengah tersebut, yakni ada 8 lagi. Dia 10 surah, mana 8 surah lagi itu merupakan gabungan di antara 4 merupakan infak dan 4 lagi merupakan jihad. Itu dia punya tema dia. Yang pertama, Al-Hadid ada jihad dan infak. 4 surah selepas itu ada bab infak. 4 surah selepas itu ada jihad. 1 surah penutup itu ada jihad dan infak. Maka lengkap 10 surah serangkai ini membincangkan bab peri pentingnya jihad dan infak untuk mencapai tahap keimanan kita. Nak cek diri kita ini beriman ke tidak? Kita kena cek sejauh mana pengorbanan kita untuk berjihad dan berinfak. Itu kayu ukurnya yang Allah nak ceritakan dalam semua surah yang 10 surah serangkai ini. Kita tengok surah yang pertama yang kita baca tadi. Sabbaha lillah. Dalam surah Al-Hadid ini dia ada 2. Sabbaha dengan yusabbihu. Dalam Al-Quran ada sabbaha, telah bertasbih. Ada yusabbihu, bertasbih. Dan juga sabbihi. Dari surah Al-Alaq itu ada sabbihi. Mana ayat-ayat ini semuanya tauhid. Mensucikan Allah. Bagaimana semua makhluk di langit, di bumi, tugas dia yang betul-betul takut dengan Allah, betul-betul kenal Allah, maka mereka akan mentasbihkan Allah. Apa dia mentasbihkan Allah? Tasbih pada Allah ini ialah mensucikan Allah, yakni Allah tidak sama dengan selain daripada dia. Dari segi kesempurnaan Allah paling sempurna, maka maha suci Allah daripada ada sifat yang tidak sempurna. Allah maha kaya, maha suci Allah daripada mana-mana sifat yang dia tidak kaya. Itu maknanya tasbih. Mensucikan Allah daripada segala sifat yang ada pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mensucikan Allah. Jadi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, telah bertasbih, telah mensucikan Allah, telah memurnikan Allah. Siapa dia? Ma fis sama, segala makhluk yang di langit dan di bumi. Tengok tuan-tuan puan-puan, segala makhluk di langit dan di bumi, kerja dia kalau betul-betul takut dengan Allah, kalau betul-betul dia kenal Allah, dia amat-amat takut untuk menduakan Allah. Takut untuk meyakini ada makhluk yang lain selain Allah untuk dia bergantung harap. Maka Allah saja tempat dia mensucikan diri. Ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah untuk diselesaikan, kerana Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Maka di samping Allah Maha Suci, maka Allah memperkenalkan sifat dia, yakni wahwal azizul hakim. Dialah yang Maha Perkasa, Aziz Maha Perkasa, yakni tidak ada orang yang boleh mengalahkan dia. Maka itulah Al-Aziz. Dia boleh jatuh hukum dan orang akan tak berani nak melawan dia. Tidak akan menang mana-mana selain Allah untuk berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Hakim, wa huwal Azizul Hakim, dah Maha bijaksana. Maka Allah Maha bijaksana daripada setiap perancangan di atas dunia. Maka bila engkar perintah dia, setelah manusia tidak mensucikan dia, ada selain Allah kita bergantung harap, maka dia akan hukum. Itulah bijaksananya Allah. Hukum apa? Hukum dengan meletakkan dengan neraka Jahannam selama-lamanya, kerana manusia telah mensyirikkan Allah, yakni mencari selain Allah, menyembah selain daripada Allah. Mana kalau jumpa ayat mana-mana ayat Al-Quran yang membincangkan bab perkara ini maksudnya untuk ayat-ayat tauhid. Allah nak memperkenalkan dia saja, kudrat dia, ilmu dia, tidak ada makhluk-makhluk yang lain selain daripada dia.
Maka penutup dia, maka maha suci Allah, maka telah bertasbih segala makhluk di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sahaja yang ada sifat Al-Aziz, Allah ada sahaja sifat Al-Hakim. Pertama. Ini ayat-ayat tauhid. Bila kita jumpa dalam ayat-ayat lain, kita kena faham macam itu. Allah nak suruh kita bergantung harap dengan dia saja, tidak kepada selain daripada, seperti dia perkenalkan diri dia. Maka ayat yang kedua pun sama. Dia perkenalkan diri dia lagi. Lahu mulkus samawati wal ardi. Maka, dan dialah sahaja yang menguasai langit dan bumi. Allah saja menguasai langit dan bumi, dan juga yuhyi, dan juga menghidupkan dan mematikan apa-apa yang di langit dan di bumi. Maka Allah ceritalah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba, kenapa kamu tidak mensucikan aku? Kerana aku saja yang memiliki segalanya di langit, segala dan di bumi, dan aku juga menghidupkan kamu. Bagaimana Allah menghidupkan kita? Allah bagi ruh dengan kita. Dan Allah wayumitu, Allah mematikan kita. Bagaimana cara dia? Dengan mencabut roh-roh yang Allah beri kepada kita tersebut. Cabut roh, mati, bagi roh, kita hidup. Itulah Allah urus tadbirkan semua sekali. Bukan setakat menghidup dan mematikan kita saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ke atas segala sesuatu, dialah berkuasa ke atas segala sesuatu. Ini sifat yang ketiga. Wal awwalu wal akhiru, dan dia juga yang terawal, tidak ada makhluk yang lain selain pada dia. Wal akhiru, tidak ada pengakhiran selain daripada dia, hanya dia yang terawal dan yang terakhir. Awal terakhir mana dia baqa, dia kekal. Kalau kita orang ngaji sifat 40, baqa, kekal selama-lamanya. Lepas tu wazahiru wal batin, zahir dan batin pun dalam kaedah Allah Maha mengetahui. Yang zahir pun Allah tahu, yang batin pun Allah mengetahui. Lepas tu wa huwa bikulli syai'in alim, dia Maha mengetahui ke atas segala sesuatu. Dah 3 dah ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat tauhid dah 3 perkara dah. Kudrat dia, maha ilmu dia, itu sifat-sifat dia. Yang keempat, ini boleh laju pasal berulang kali kita tengok ayat-ayat tauhid, kita dah jelas ini sebenarnya Allah nak kenalkan diri dia, dan ini salah satu daripada tujuan Al-Quran diturunkan, ialah Allah kenalkan diri dia. Ini pun sama juga. Huwallazi khalaqas samawati wal arda, dialah juga yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ini pun kita mengaji dalam surah-surah Hamim, di mana bumi 2 masa dia buat. Allah buat bumi 2 masa. Lepas tu Allah bagi takdirkan bumi 2 masa. Lepas tu Allah gerakkan langit, cipta langit 2 masa, 6 masa semua sekali. Fi sittati ayyam, dan 6 masa Allah cipta langit dan bumi. Thumma istawa 'alal arsy, dia bersemayam di atas arasy. Kita kena pegang ayat itulah. Bagaimana cara? Hanya Allah saja yang Maha mengetahui bagaimana dia bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma, dan dia mengetahui. Tengok ilmu Allah ni. Dia tidak ada orang lain yang mengetahui, hanya dia saja. Ma yaliju fil ardi, yang dia saja yang tahu masuk dalam bumi. Apa dia yang masuk dalam bumi? Bila orang mati, masuk dalam bumi, dia mengetahui. Hujan turun, masuk dalam bumi, itu hanya dalam kira-kira Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat masuk saja. Wa ma yakhruju, dan yang keluar daripada bumi pun Allah Maha mengetahui. Pokok-pokok tumbuh, bahan-bahagian ada dalam bumi yang keluar pada bumi, itu pun dalam pengetahuan Allah juga. Nah, ceritanya segala A hingga Z ini di bawah urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita baca ayat-ayat seumpama ini kan, bila kita bertadabbur, itu maksudnya benar sekali wahai Allah, kudratnya kamu, esanya kamu, tidak ada selain kamu yang mampu buat perkara-perkara ini. Maka berdoalah wahai Allah. Barulah kita membenarkan apa yang Allah ceritakan dalam kitab itu. Ini maksud dia. Maka bila kita baca ayat-ayat Allah ceritakan tentang kehebatan dia, tentang kudrat dia, maka kita membenarkan kata-kata Allah tersebut dalam bentuk kita mengesahkan dia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan, tentang dia buat semua ni untuk kita. Jasa dia amat besar semua sekali. Jasa Allah. Wa ma yukhruju minha, dan apa yang keluar
yakhruju, keluar daripada bumi tersebut. Lepas tu wa ma yunzilu minas samai, dan apa yang diturunkan daripada langit pun Allah mengetahui dan Allah urus tadbir juga. Apa turun daripada langit? Hujan dah. Lepas tu apa lagi? Ni dah turun ni. Malaikat-malaikat turun dah. Masuk asar saja, malaikat-malaikat turun untuk menyambut kita dalam bulan Ramadan. Maka malaikat-malaikat akan turun daripada langit. Hujan turun daripada langit, malaikat turun daripada langit. Itu turun daripada langit. Itu pun dalam urus tadbir Allah juga. Lepas tu, wa ma ya'ruju fiha, dan yang dia keluar turun daripada langit, dan apa yang keluar darinya, dia keluar dari ni nak pergi ke langit pula pun ada juga yang tahu apa dia. Malaikat-malaikat akan buat naik balik pahala-pahala bila kita malam ni kita bertarawih, kita baca Quran, kita bertahajud, maka pagi besok malaikat akan buat naik semula. Pahala-pahala kita pun akan dinaikkan semula. Itu pun dalam urus tadbir Allah juga. Amat benar sekali, amat hebat sekali. Hanya Allah saja yang urus tadbir benda-benda ini. Semoga Allah memberi keampunan, beri rahmat kepada kita semua di atas urus tadbir dia, yang kita mengesahkan segala benar sekali urus tadbir dia. Lepas tu yakhruju fiha, lepas tu wa huwa ma'akum, dan dia bersama-sama kamu semua. Jangan kata sifat, jangan kata zat Allah. Di sini sifat-sifat Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kudrat bersama-sama dengan kita semua situ. Sifat dia ada dengan kita, bukan zat dia. Aina ma kuntum, di mana sahaja. Sifat Allah di mana saja ada, dia mengetahui atas pergerakan kita, dia mengetahui, dan dia ada kudrat untuk menyelesaikan segala masalah kita dan menyempurnakan hajat kita. Semua Allah akan bersama, Allah akan dengar, Allah akan faham, Allah akan bertindak balas. Hanya dia saja yang Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kamu melihat, apa yang kamu kerjakan. Empat. Yang kelima, ini pun ayat-ayat berulang-ulang. Berulang-ulang Allah nak ceritakan kehebatan dia. Setengah orang mengatakan, oh lah apalah cerita benda sama. Itu kita rasa. Sebenarnya Allah nak suruh masuk tahap keimanan kita. Tanpa kita dengar berulang kali, tanpa kita faham, kita hanya tak nampak. Tak masuk dia punya power dalam hati kita tu. Maka cara dia mendengar berulang kali ayat-ayat tauhid Allah, supaya kita betul-betul dapat petunjuk daripada Allah. Betul-betul rasa sayang dengan Allah. Betul-betul untuk meningkatkan keimanan kita. Yang kelima pun sama lagi. Lahu, dan dialah sahaja yang memiliki mulkus sama, kerajaan di langit. As-samawati wal ardi, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Segala kerajaan langit dia milik, segala kerajaan bumi dia milik. Pegang khazanah harta pun dia yang kontrolkan semua sekali. Maka wa ilallah itu ja'ul umur. Bila mati saja pun segala urusan akan diserah pada Allah balik. Nak cerita di sininya, kehidupan kita, urus tadbir kita, last sekali kita mati pun kita akan pergi menemui Allah balik. Maka 5 ayat ini belum lagi 6. 5 baru 6. Apa lagi? Yulijul laila, dialah yang memasukkan al-laila siang, finnah malam kepada siang. Cerita urus tadbir juga. Ni siang. Siang ni Allah buat juga. Tak, ni petang. Nak masuk malam. Allah urujak juga. Yuliju al-laila finnah. Dia yang memasukkan malam pada waktu siang. Pagi tadi. Sekarang dia pula wa yulijun nahara fil laili, dia masukkan siang pada malam. Kejap lagi nak masuk malam ni, Allah buat kejap. Wahai hamba, kejap lagi aku buat malam kejap lagi ni. Apa tugas kamu sekarang ni? Tadi kita dah berzikir, pagi dah petang, dah selesai dah. Wahai Allah, kita minta berbagai, wahai Allah, jangan kamu jadi malam ini malam sia-sia. Berbagai-bagai zikir petang kita buat dah. Pasal apa? Pasal Allah kata, kejap lagi aku cipta malam, mintalah pada aku apa-apa yang kamu nak, wahai hamba. Kita buatlah zikir pagi petang dengan apa? Dengan mensuci subhanallahi wa bihamdihi, dengan doa-doa kita tu, dengan 3 qul dah, dengan ayat kursinya, dengan berbagai-bagai doa dalam set zikir petang. Dah selesai tugas kita. Maka malam pasal dia bawah urus tadbirnya semua sekali. Lepas tu wa huwa alimun bidzati sudur. Bila kita buat
amalan-amalan zikir semua sekali, maka Allah dia dalam pengetahuan dia semua sekali. Bukan zahir saja nampak kita buat amal sini. Setiap kita buat sorok macam mana pun, dia mengetahui setiap benda yang ada dalam kandungan dada kita pun, dia maha mengetahui. Tu. Maka jelas ada 6 ayat-ayat tauhid yang Allah nak memperkenalkan dia kepada kita supaya kita membenarkan dia saja yang ada sifat-sifat seumpama ini dan tidak ada kepada selain daripada dia. Jadi bila kita dah kenal dah Allah, itulah iman. Inilah tahap keimanan. Iman ialah bila kita mengenal Allah, takut dengan dia, kita taat dengan dia. Percaya dengan Allah. Itu iman. Maka semua sekali lagi 6 rukun iman. Maka dah kita, wahai hamba, kamu dah kenal dah aku, kamu tahu dah kudrat aku, kamu tahu dah ilmu aku. Tidak ada kudrat, tidak ada ilmu pada selain aku. Apa kamu buat sekarang, wahai hamba? Maka itulah dakwah surah kita yang nak belajar petang ini, ayat yang ke-7. Apa dia ayat ke-7? Tengok Aminu, berimanlah kamu wahai hamba semua. Kalau kita tak faham Quran, tak bertadabbur, mana mungkin kita nak beriman, nak kenal Allah? Tak takut dengan dia, tak taat dengan dia, tak meyakini segala-galanya dia. Hujan sikit kita dah marah dah. Oh, kita berniaga tak boleh hari ni jatuh. Tak ada keyakinan. Sedangkan kalau kita baca ayat tahu, oh hujan pun Allah buat. Panas pun Allah buat. Air hujan ada hikmah-hikmah dia. Tak apa, kita akan berlapang dada. Kita akan sabar dengan apa pasal dia bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata, dah kamu kenal dah aku, jaga segala-galanya, urus tabir segala-galanya, langit, bumi, kamu, aku urus tabir semuanya, maka wahai hamba, aminu billah. Berimanlah dengan Allah. Apa maksud beriman? Yakin. Beriman ni bukan di mulut saja. Betul-betul kita membenarkan apa yang Allah ceritakan, membenarkan apa yang Allah katakan, membenarkan apa yang Allah suruh, membenarkan apa yang Allah larang. Itulah baru beriman 100% dengan dia. Lepas tu wa rasulihi, dan kepada dia telah memilih rasulnya untuk menunjukkan jalan-jalan amal untuk kita laksanakan. Nak puasa, Nabi puasa macam mana? Nak tarawih, Nabi tarawih macam mana? Nak zikir, Nabi zikir macam mana? Maka Allah telah pilih Nabi. Maka itu pun kita kena beriman dengan dia juga. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, mencangkupi semua 6 rukun iman yang lain. Percaya dengan kitab, percaya dengan malaikat, percaya dengan qada dan qadar, percaya dengan hari akhirat. Jadi ini 2 juzuk merangkumi semua rukun iman. Jadi dah Allah kata, wahai hamba, beriman dengan aku, beriman dengan Rasul aku, yakni kamu berjanji untuk taat dengan aku dalam kalimah syahadah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang lain melainkan Allah. Dan Muhammad, Nabi itu ikutan kamu. Jadi dah kamu dah bersumpah, dah berjanji, dah berikrar, maka satu saja wahai hamba aku nak tengok kamu. Wa anfiqu. Tengok ni. Berinfaklah kamu kalau kamu betul-betul beriman kepada aku, beriman kepada Rasul aku. Tengok. Ini bentuk arahan Allah. Infak. Infak. Nak membuktikan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya dengan Rasulnya, maka wahai hamba, berinfak. Maknanya, hendaklah kamu mengeluarkan benda-benda yang kamu sayang kepada jalan aku. Indah surah ni. Maka di sini wa anfiqu, maka infaklah kamu semua. Infak apa? Ada tafsir mengatakan harta, ada tafsir mengatakan ilmu. Kalau Qurtubi kata termasuk ilmu pun termasuk juga. Tapi lebih ke sini, infaklah benda yang paling sayang ni, harta-harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita baca, wa anfiqu, dan infaklah kamu semua wahai hamba. Apa dia? Mimma, dari, tengok ni, ini penting sangat ni. Dari ja'alakum, dia yang telah menjadikan, apa dia? Mustakhlafina. Kamu itu aku bagi harta kamu yang sementara ini. Tengok harta-harta kita ini dipanggil harta sementara ni. Harta yang kita nak gunakan sementara, dalam bentuk gaji ke, dalam bentuk perniagaan ke, Allah kata, infaklah daripada harta yang aku
bagi kamu kuasai untuk sementara ini. Kenapa macam itu? Kenapa harta kita sementara? Harta selagi kita tak infak, itu sementara. Kalau harta ni kita infak, baru jadi harta kita. Nah, ada satu hadis daripada Aisyah, daripada Aisyah, dia bercakap dengan Nabi. Nabi tanya Aisyah, wahai Aisyah, ada sahabat bagi daging pada Nabi untuk diagih-agih pada sahabat-sahabat dia. Maka ditanyalah, wahai Aisyah, dah kau bagi semua ke daging-daging tadi? Aisyah kata, semua hak orang aku dah bagi semua dah, kecuali hak kita saja. Maknanya, kecuali mungkin tinggal hak sikit hak dia saja yang tak bagi lagi. Nabi jawab, wahai Aisyah, yang kamu bagi orang tu lah hak kita. Yang ini bukan hak kita lagi. Terbalik. Kita, segala harta kita, segala benda kita ni, kita rasa hak kita simpan hak kita. Yang kita bagi orang tu jatuh pada orang lain. Itu terbalik sebenarnya. Allah kata, yang kita bagi orang tu lah hak kita sebenarnya. Itu maksud ayat ni. Maksudnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Maka kamu infakkan daripada harta kamu yang aku bagi kamu sementara itu. Kamu infak itu, barulah kamu jadikan dia harta kamu. Nampak tak? Dia punya terbalik. Pemahaman mengenai infak daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan pemikiran kita. Jadi, cara mana nak menjadikan harta itu hak kita? Tidak ada cara lain. Kita kena infak kepada siapa-siapa saja yang perlu benda tadi. Nak jadi harta itu harta kita, infak. Itu yang ubat dia. Dia ada, kita akan belajar ni bagaimana cara-cara, kesan-kesan dia, apa kebaikan-kebaikan dia. Ini nak cerita dulu. Allah kata, infaklah segala harta yang aku bagi, jadikan harta tersebut kepada kamu yang sementara itu. Jadi kalau kamu simpan, itu mungkin aku tarik nyawa kamu sekarang ini, itu dah jadi harta pewaris kamu, bukan hak kamu lagi. Maka bila kamu infak, kamu tukar harta kamu yang sementara yang kamu simpan kepada harta yang kamu bagi kepada orang lain, maka itulah harta kekal kamu, wahai hamba. Fallazina, maka orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menukarkan daripada harta dia yang sementara kepada harta yang kekal. Contoh beginilah, kita ada tanah, satu leasehold, satu freehold. Jadi maksud infak inilah tukarkan leasehold kepada freehold. Tuan tengok, kalau leasehold harga dia murah sangat. Tapi kalau freehold harga dia berganda-ganda mahal. Pasal apa? Itulah infak. Bila kita infak, nilai kita infak tadi di sisi Allah amat tinggi, pasal Allah akan simpan harta tersebut. Akan bagi balik pada kita bila kita datang pergi menemuinya. Kita ingat harta kita ini seronok, suka. Tapi terbalik ya. Itu maksud mustakhlafina. Maka fallazina, maka sesiapa yang menukar harta yang sementara dengan harta yang kekal bila diinfak harta tersebut, maka minkum di antara kamu, maka fallazina amanu, maka itulah maka orang-orang yang beriman. Selagi banyak kamu berinfak, selagi tinggi tahap keimanan kamu. Nak ukur tahap keimanan kita, tengok sejauh mana kita berinfak. Semakin kita sayang nak berinfak, semakin kecil iman kita. Tengok, sebab tu ayat-ayat ini, ayat-ayat 10 surah ini, surah-surah yang orang munafik cukup takut dengar. Orang munafik pasal apa? Pasal dia rasa rugi. Dengan ayat kena infak, kena jihad ini, dia rasa duit dia habis. Pasal dia nampak kepentingan dunia. Sedangkan Allah kata, nak ukur tahap keimanan kita, tengok kadar infak kita. Kalau kita rasa suka nak infak, tak sayang nak infak, itulah tahap ketinggian iman seseorang. Kalau kita rasa takut, rasa sayang harta kita nak habis, mana iman kita amat-amat lemah. Dah, sebab itu kaum munafik ialah orang-orang Islam yang lemah imannya.
Ada mufassir mengatakan, siapa dia munafik? Pasal munafik ini duduk dalam majlis Nabi. Dia mengaji Quran, dia solat, dia duduk dalam majlis ilmu, dia bertarawih. Dia buat semua. Tetapi tahap keimanan dia lemah. Apa dia? Ini salah satu dia Allah dengan infak. Dia takut. Pasal dia rasa harta dia akan habis. Ini punca dia. Maka nak ukur iman kita fallazina orang-orang yang beriman minkum daripada kamu wa anfiqu ini arahan fi amri. Infaklah kamu. Tengok kalau kamu betul-betul beriman, berinfaklah kamu. Bila kamu berinfak, kamu nampak sahaja dia rugi, kamu nampak dia saja berkurangan, tapi di sisi Allah lahum ajrun kabir, bagi mereka ajrun, pahala kabir, amat besar tak ternilai. Tengok, kita terbalik. Kita punya faham berbeza dengan apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran dia. Sebab tu dah surah Al-Hadid ini surah Al-Han kepada golongan-golongan munafik. Pasal golongan munafik, dia jadi punca munafik ialah kerana dia tak nak berinfak. Kalau dia berinfak, dia kata harta dia akan habis. Ini punca dia. Sebab tu Allah nak terkenal orang munafik. Dalam surah At-Taubah sebagai contoh, Allah buat satu perang. Perang yang betul-betul memberansak masalah lah. Tempat jauh, harta banyak ketika buah kurma sedang masak ketika tu, cuaca panas. Maka orang munafik sayang nak tinggal. Maka ketika tu boleh tahu siapa golongan munafik sebenarnya. Maka itulah, wa anfaku, berinfaklah kamu, lahum ajrun kabir, pahala kamu amat besar. Itu ayat yang ketujuh. Itu dakwah surah Al-Hadid. Yang pertama infak, ujung sekali dia akan jihad. Pasal jihad dan infak merupakan dua sayap. Umpama burung, sayap kanan jihad, sayap kiri infak. Tujuan dia mencapai tauhid, mencapai keimanan. Tanpa infak, keimanan longgar. Tanpa jihad, keimanan longgar. Ada dua sayap, jihad dan infak. Umpama sayap kiri, sayap kanan, barulah keimanan, barulah tauhid tercapai. Ini penting sangat 10 surah serangkai ini. Ayat ke-9. Huwallazi, ini pun untuk mengesahkan Allah. Huwallazi yunazzilu ala abdihi. Mana tadi? Ayat ke-8. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Dah tengok dah besarnya infak. Nak ukur tahap keimanan kamu besarnya infak. Wa ma lakum, mengapa kamu lagi tak nak beriman dengan Allah dengan cara berinfak? Tengok wa ma lakum la tu'minuna billah. Dan dah tahu dah infak besar. Dah tahu dah infak mengukur keimanan kamu. Mengapa wa ma lakum? Kenapa kamu wahai hamba-Ku la tu'minuna, tak nak beriman dengan Allah dari segi dengar arahan Allah untuk berinfak, kerana Allah bagi jaminan dia akan jaga harta kamu. Dia pinjam, akan bagi balik harta dia bagi. Kenapa kamu sayang sangat dengan harta kamu ini? Itu maksudnya. Kenapa kamu tak nak beriman dengan cara menginfakkan harta kamu, sayang dengan harta kamu? Itu maksudnya. Wa malakum la tu'minuna billah. Sedangkan sedangkan rasul telah baca ayat-ayat Allah, baca surah-surah tentang infak, dia ceritakan tentang besarnya pahala infak dan jihad. Warasulu, dan rasul-rasul yad'ukum, menyeru, membagi tahu kamu dengan baca ayat-ayat Allah, litu'minu bi rabbikum, untuk beriman kepada Tuhan kamu dengan cara menginfakkan, berjihad untuk mencapai tauhid tadi. Maka dengan cara tersebut saja, wa qad akhadha mitsaqakum, dan sungguh dia telah mengambil perjanjian in kuntum mukminin, dengan kamu perjanjian dalam ini. Kalau untuk Nabi Muhammad, perjanjian ketika dia perang perjanjian Hudaybiyah. Dan kita, masa Allah tiupkan ruh kita pun, kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita mengucap 2 kalimah syahadah pun, kita dah mengikatkan ikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjanji nak ikut Allah, nak ikut Rasul, tapi tak buat, segan, sayang dengan perkara-perkara ini. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kalau kenapalah kamu telah mengambil perjanjian, tapi ada kamu orang-orang yang benar-benar orang-orang yang beriman sebenarnya. Ini laju sikit pasal dia tauhid di Allah selang-seli. Ayat arahan infak dengan ayat dia esa.
Wallazi yunazzilu ala abdihi, dan dialah yang menurunkan atas hambanya, ala abdihi ayatin bayin, ayat-ayat tentang berinfak, tentang berjihad. Aku turun dalam ayat-ayat aku berulang kali, wahai hamba berinfaklah kamu, wahai hamba berjihadlah kamu, aku akan jaga sebut. Ala abdi ayatin bayin, dengan bukti-bukti ayat tersebut. Apa dia? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cerah. Kegelapan kepada cerah, itu maksudnya. Wa innallaha bikum la raufur rahim, dan sungguh Allah dengan kamu Allah amat halus, amat sayang dengan kamu, la raufa, dan juga menyayang, rahim, amat penyayang dengan kamu, penyantun dan penyayang dengan kamu. Pasal dia tak nak infak, kamu akan menyesal di kemudian hari. Ini kelebihan berinfak. Allah buat tauhid, wahai hamba beriman, kalau kamu nak beriman kamu kena berinfak. Allah cerita tauhid. Ini Allah cerita kelebihan orang yang berinfak. Ayat ke-10. Wa ma lakum illa tunfiqu, dan mengapa alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kamu semua tidak berinfak, wahai hamba? Mengapa kamu tak nak berinfak? Dah tengok dah dengar dah pentingnya infak tadi. Penting untuk beriman kena berinfak. Kenapa kamu tak nak berinfak? Fi sabilillah, jalan Allah. Kenapa kamu nak berinfak di jalan lain? Infak dua jenis. Satu jalan Allah, satu jalan selain Allah. Kita berinfak tak pilih tempat, maka dia tu akan makan diri balik. Maksudnya infak jalan Allah, infak untuk merapatkan tauhid. Macam kita lah. Macam kita buat di EQH ini. Dah, kita berinfak kat sini untuk orang makan, orang minum, allowance penceramah mari sini. Kenapa? Mereka semua ini akan menggalakkan ke arah apa? Ke arah mentauhidkan Allah. Ke arah mengesahkan Allah. Ke arah sunnah Rasulullah. Semua kerana Allah. Maka itulah yang kata tujuan infak tadi. Tujuan infak maknanya jihad, berjuang. Berjuang untuk ke arah perkara tadi. Itulah fi sabilillah. Fi sabilillah. Lepas tu walillahi, sedangkan segala harta yang kamu infak tersebut, mirathu, segala warisan. Sekali lagi. Segala harta yang kamu infak itu bukan kamu, wahai hamba. Segala harta yang aku minta kamu infak itu, aku wariskan. Aku bagi pinjam kepada kamu sementara je. Jadi bila walillahi mirathus segala harta atas muka bumi ini, aku pinjam sekejap je. Aku nak tengok sejauh mana kamu cerdik ke kamu bodoh. Kalau kamu cerdik, harta yang aku bagi kamu wariskan sementara itu, kamu tukar kepada kekal. Cara mana? Infak baru tukar kepada sementara, kepada kekal. Kalau kamu tak infak, kamu masih lagi harta kamu sementara. Bukan hak kamu. Bila-bila masa aku matikan kamu kena bertanggungjawab di atas harta tersebut. Itu maksudnya. Maka, walillahi mirathus samawati wal ardi. Wahai hamba, infaklah kerana tukar harta yang sementara ini kepada harta kekal. Kerana segala harta langit bumi ini di bawah milik aku. Sebenarnya aku bagi, pinjamkan kamu sekejap saja, wahai hamba. Itu maksud bahasa yang mudah faham. Maka, dan keadaan infak pula, ada pahala besar, ada pahala kecil. Pahala besar, apa dia? Pahala besar bila perlu kita betul-betul sayang dengan benda tersebut. Bila kita betul-betul tak ada, ketika itu beza. Maka Allah ceritakan bagaimana cara pahala besar, bagaimana cara pahala kecil dalam berinfak nanti. Setiap orang tidak ada excuse. Oh, aku duit tak ada, tak boleh infak. Sedangkan ketika itu pahala besar baginya. Tengok. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. La yastawi, tidak sama dari kamu. La yastawi minkum, tidak sama daripada kamu. Man, orang-orang yang anfaqa, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dia tukar harta yang sementara kepada harta kekal dan cara infak tadi, min qablil fathi, dari sebelum al-fatah, kemenangan penaklukan kota Mekah lah. Sebagaimana
dalam perang kota Mekah itu, sebelum perang itu, infak Islam ketika itu dalam keadaan amat teruk sangat. Rakyat susah sangat ketika itu. Pasal sebelum Nabi hijrah Madinah, ayat zakat pun belum keluar lagi. Para sahabat ketika itu, dia ambil duit hanya untuk cukup makan je. Ada duit 10 dinar, makan dia 3 dinar, maka 7 dinar dia akan infakkan semua sekali. Tengok sahabat ketika itu. Jadi bila pindah ke Madinah, barulah ayat-ayat tentang infak, tentang zakat diturunkan. Maka ada kadar-kadar tertentu. Maka Allah cerita sini, tidak sama infak ketika mana sebelum peperangan lagi, tak sama dengan selepas peperangan. Tak sama ketika itu. Dalam keadaan terdesak, berbeza. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Dan kita perang pun sama juga. Ketika perang amat perlu infak. Sebab tu dalam masa perang Tabuk, sesiapa yang infak walaupun satu genggam tamar, ahli syurga. Pasal ketika itu perlu sangat untuk infak, untuk berjihad, untuk mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid. Itu maksudnya. Maka dalam perang, maka orang dalam keadaan macam ini, dalam keadaan susah dia berinfak, dalam keadaan tak ada dia berinfak, dalam keadaan dia sayang dia infak. Nak cerita di sini ya, infak bukan ke atas barang-barang yang kita nak buang. Lagi berharga barang, lagi berkualiti barang, lagi kita sayang barang tersebut, lagi besar infaknya. Itu maksud sini ya. Maka untuk orang ini, ulaika, mereka yang menginfak benda yang dia sayang, benda yang berharga. Maka ulaika a'zamu darajatan, darajat yang tinggi. Derajat yang paling tinggi bila dia menginfakkan benda dia sayang tadi. Minal lazi, dari orang-orang yang anfaku, orang menginfakkan mim ba'du wa qatalu, sudah berperang. Maka kalau berperang tu tak ada apa dah. Perang Tabuk ramai sahabat tak terima dah. Pasal bila tak ada susah, dia nak keluar bagi, kurang dah dia punya tu. Bila kaya nak infak, dah kurang dah markah dia tadi. Mim ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing janjikan Allah yang lebih baik. Wallahu bima ta'malun khabir. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jelas Itu kelebihan infak. Jadi nak galakkan infak ni, Allah cerita lagi. Wahai hamba, kenapa aku suruh infak tu? Harta kamu tak habis sebenarnya. Aku suruh infak sebenarnya ialah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Sesiapakah orang yang mahu beri pinjaman kepada Allah? Ada. Man dzalladzi, barang siapa orang-orang yang yuqridullah, memberi pinjam kepada Allah. Tengok ni. Allah miskin kah? Tak, Allah kaya. Nak suruh kita sedar, harta milik Allah. Allah bagi pinjam kita. Allah nak pinjam sekejap je harta tu. Bakhilnya manusia, sayangnya harta dia. Dia rasa hak dia, dia rasa hasil penat lelah dia harta ni. Sebab itu Allah buat, aku nak pinjam saja. Man zallazi yuqridullaha qardan, barang siapa orang yang beri pinjaman kepada Allah, qardan, pinjaman tadi hasan, pinjaman baik. Infak tadi pinjaman baik, maka tengok janji Allah. Tapi dia tak tunaikan ada lain. Fayudha'ifahu, maka dia akan menggandakan. Tengok. Dia akan menggandakan apa-apa yang kita infak tadi dalam mana bentuk. Allah Maha bijaksana. Mungkin dalam bentuk kemudian, mungkin dalam bentuk-bentuk lain. Asal Allah Al-Hakim. Allah boleh bagi bentuk balasan dengan apa cara yang dia suka, pasal dia Maha bijaksana, orang lain tidak ada bijaksana. Fayudha'ifahu, maka dia menggandakan lahu baginya, walahu ajrun karim, pahala-pahala yang amat besar, kebaikan-kebaikan yang amat besar lagi. Boleh jelas dah. Jadi habis itu, maka Allah bagi jaminan. Tak rugi sikit pun orang berinfak, pasti Allah gandakan. Allah kan fayudha'ifahu, aku gandakan, berganda-ganda. Dalam ayat Al-Quran sampai 700 kali ganda. Ada 10 kali ganda dan satu gandaan yang tak terhingga. Tengok ganda janji dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang seterusnya, apa jadi kesan kebaikan-kebaikan daripada infak. Ini ya, ini kebaikan-kebaikan daripada infak. Tadi Allah pinjam sekejap, ini yang ke-12. Tengok. Orang berinfak apa jadi? Orang tak berinfak apa jadi? Allah akan uraikan detail.
Yauma tarul mu'minina wal mu'minat, pada hari di akhirat nanti nih, di hari akhirat nanti. Yauma, pada hari yaumal qiyam, yauma tarul mu'minina wal mu'minati, pada hari kemudian nanti akhirat nanti kamu akan melihat al mu'minina, para mukmin tulen, lelaki tulen yang beriman, perempuan tulen yang beriman. Apa dia? Tafsir mengatakan ketika habis hisab, habis timbangan amal, nak pergi ke syurga, nak pergi ke neraka, titian sirat. Orang yang berinfak maknanya mukmin tulen. Orang perempuan tulen, orang yang tidak berinfak bertukar menjadi munafik. Ingat tu bezanya. Orang tak suka berinfak, saya berinfak, sifat munafik. Orang yang beriman, mukmin tulen, orang yang suka berinfak. Jadi Allah umpama orang yang berinfak, yakni Allah gelar dia mukminin, mukminat, mukmin tulen, mukmin sejati. Akhirat nanti pasal dia berinfak, maka ketika dia menit setelah timbang amal, hisab, menuju titian sirat, apa jadi? Yas'a, dengan segera. Yas'a ni dengan laju, dia berjalan. Dia cross titian sirat. Nah, yang amat-amat bahaya, amat-amat jauh. Setelah udah ayat mengatakan 1500 tahun perjalanan. Tapi yas'a, cepat dia berjalan orang yang berinfak tadi. Kenapa cepat? Nuruhum, ada cahaya. Dengan dia ada cahaya dengan dia. Kenapa cahaya? Cahaya tadi apa dia? Yang kita tukarkan harta kita sementara yang kita kedekut bakil ini, kita tak nak bagi infak tadi. Maka bila kita bagi tadi, kesan kita tukar harta tadi, tukar kepada cahaya. Allah tukar kepada cahaya untuk betul-betul menyesi nak meniti titian sirat nanti. Kan? Maka yas'a nuruhum baina, di antara aidihim, depan mereka, dan wabi aimanihim, dan sebelah kanan mereka. Depan mereka dan kanan mereka, ada ulama tafsir mengatakan amalan akidah mereka dan amalan-amalan mereka. Depan mereka pasal mereka infak, maka akidah tauhid mereka, iman mereka tinggi, dan amalan mereka pun cukup benar, cukup tepat. Sebab tu untuk ukur iman kita, dalam surah Al-Baqarah kita belajar solat mengukur keimanan kita. Kita baca surah ni, infak untuk ukur keimanan kita. Solat ataupun infak, dua-dua untuk ukur keimanan. Jadi Allah kata di sitian sirat nanti, orang yang infak laju cross sitian sirat, kerana infak yang dibuat tadi bertukar menjadi cahaya yang menerangi dia secepat kilat. Di sebelah kanan dia ataupun di hadapan dia merupakan iman dia, ataupun sebelah kanan dia merupakan amalan-amalan dia. Dan yuqalu lahum, takdir, maka berkata, dikata kepada mereka. Siapa kata? Allah ceritakan mereka. Dikata kepada mereka yang laju tadi, yang ada cahaya tadi. Apa dia? Busyrakumul yaumal jannah. Beritahu kabar gembira bagi kamu, kamu telah bagi syurga. Tengok. Kita baca tak apa tadi, orang hantar apa WhatsApp lah. Masuklah syurga kamu, dianugerahkan berbagai-bagai lah. Salah satu anugerah tadi dia kata apa? Lelaki diberi nafsu 100 kali ganda. Maknanya lelaki nafsu dia boleh berhubung dengan bidadari 100 kali ganda. Tengok. Pilih apa? Macam ni kan? Yaqulul lahum, dia kata pada mereka, apa dia? Busyrakumul yaumul jannah. Bagi tahu kabar gembira mereka, apa nak semua dapat. Ketika itu, apa yang dia rasa, apa dia cita-cita, semua dia akan dapat ketika itu. Mau kabar-kabar gembira. Ini ayat tafsir, ayat kabar gembira. Dikata kepada mereka, busyrakumul yaumal jannah. Bagi kata kabar gembira yang syurga, untuk meneta-meneta di mana syurga tadi. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah. Cantiklah untuk cerita cantiknya. Dan ayat berulang kali. Maka dzalika, inilah dia. Anugerah inilah. Huwa, dialah al-fawzul azim. Anugerah yang amat agung. Tidak ada bandingan laginya. Apa jadi pada orang tanpa infak ni? Tengok apa jadi orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang sayang dengan harta dia untuk berinfak jalan Allah. Apa jadi? Yauma yaqulul mu'a. Tengok dia akan bertukar menjadi orang munafik kat sini.
Pasal dalam dululah, ini yang betul-betul tak langsung lah rasa dia mempermain-mainkan. Dalam surah At-Taubah dia kata, apalah Islam ini, aku cari harta kuat-kuat, kena bagi orang. Dia kata, dia mempermain-mainkan. Itu ciri-ciri munafik dalam perang Tabuk di Madinah. Bila Allah perintahkan pergi perang, dia takut bila nak infak harta dia, maka dia rasa sayang harta tersebut. Maka mereka telah bertukar menjadi munafik pasal mereka suka dengan dunia, tak nak keluarkan barang-barang untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu, maka pada hari tersebut, pada lepas timbangan saja, golongan-golongan munafik yang laki dan munafik perempuan, lilladzina amanu, bagi orang-orang salah ni. Betul 13 ni. Betul yauma yaqulu, dan pada hari tersebut, pada hari tersebut berkata, pada hari tersebut, pada hari akhirat tadi, bila orang Islam laju berjalan pasal dia infak tadi, maka dia berkata kepada orang Ibn, kata al munafiquna wal munafiq, pada kawan-kawan dia daripada munafik ini yang tak nak berinfak ini, lillazina amanu, pada orang munafik tadi berkata kepada orang yang beriman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu, maka pada hari tersebut berkata orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan, lillazina, kepada orang-orang amanu, beriman, orang yang laju tadi. Dia kata orang yang tidak berinfak dikategori kepada orang munafik, maka dia ketika nak cross titian sirat, dia berkata, kenapa dia berkata? Pasal kita dibangkitkan bersama dengan orang yang kita kenal. Orang satu surau, satu kampung, kita sekali. Mungkin ada di kalangan kita yang munafik. Ada, mungkin. Tak tahu ini. Ini hanya Allah yang Maha mengetahui. Ketika itu, kawan kita berkata lah. Dia kenal kita, dia tegur kita. Dia kata, unzuruna. Dia kata apa? Tunggulah kami, wahai kawan. Dia kenal. Dia kenal kita ketika nak lintas sirat tadi, pasal dia tak infak, dia gelap gulita. Tak nampak. Tunggulah kawan. Unzuruna, tunggulah kami. Untuk apa? Nak tabis min nurikum. Kami nak ambil, nak tumpang cahaya kamu. Kami gelap gulita, tak nampak langsung ni. Dahlah tiang tirak tu setajam-tajamnya. Setajam-tajam, tiba-tiba gelap gulita nampak. Nak berjalan. Menjerit, merayu. Wahai kawan, tolong aku nak tumpang cahaya kamu. Dalam yang tak kedai kat sini ya. Atas dunia dulu, kamu kedekut, bakhil. Aku ada cahaya pasal aku menginfak untuk jalan Allah. Itu maksudnya. Maka dia menjerit, menangis. Unzuru, tunggu. Takut nak tabis min nur, aku nak tunggu cahaya kamu. Kawan-kawan. Maka berkatalah kawan dia tadi, orang yang ada cahaya, orang yang banyak infak tadi. Dia kata apa? Qila irji'u wara'akum. Kembalilah kamu ke belakang kamu. Yang ni kembalilah kamu ke dunia. Balik semula ke dunia lah kalau kamu nak cahaya. Ambil duit, terima gaji, infak balik. Wah, itu je cara dia. Kembali semula ke dunia. Kembali ke belakang. Infakkan balik. Baru kamu dapat cahaya. Aku takkan bagi cahaya aku. Nampak dia? Pasal ini perintah Allah. Irji'u wara'akum. Kembali kamu ke belakang nanti. Apa dia? Faltamisu nuron. Carilah cahaya di dunia, di belakang nanti. Maka bila dia merayu minta macam itu, tengok Allah nak hukum dia ni. Faduriba bainahum bisurin lahu babun. Maka ketika itu, dengan seremeta-merta, Allah perintahkan malaikat tutup pintu. Tak nak merayu, tak minta, tak nak menangis lagi nak minta dengan orang yang ada cahaya tadi. Tutup. Ditutup pintu, ada sempadan, ada hijab di antara mereka. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinahu, di dalamnya fihi rahmatu. Pintu dalam tadi untuk orang baik tadi, syurga, ada rahmat dia. Wa zahiruhu, dan luarnya min qibalihi al-azab, ada azab sedang menunggu dia ketika itu. Ayat akhir. Maka itulah, tengok, minta saja menangis merayu nak cahaya, kembali dunia, ambil cahaya, ambil buat infak atas dunia ini. Lepas tu yunadunahum, maka orang-orang munafik memanggillah mereka. Orang munafik panggil lagi. Dah tutup dah pintu. Tak nampak dah. Tak nampak dah. Menjerit lagi. Yunadunahum.
Dah, manggillah orang-orang munafik tadi. Alam nakum ma'akum. Bukan kita sekampung dulu. Tengok. Bukankah alam nakum ma'akum. Bukankah kita bersama dahulu. Nak ceritanya, ini kisah orang Allah bangkitkan bersama. Mungkin kampung Pajarat, mungkin kampung Sungai Buloh. Tapi dia kenal mengenal. Tapi seorang kedekut, seorang tak kedekut. Kan kita dikawan, kan kita bersama dahulu. Dia menangis, merayu, menjerit. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Bukan kita bersama dahulu. Apa kata orang beriman, orang yang berani banyak infak tadi? Qalu bala. Mereka berkata, bahkan benar. Bahkan benar. Walakinnakum fatantum. Tetapi walakinnakum, tapi akan tapi kamu dahulu fatantum, fitnah lah. Akan tapi menimbulkan fitnah masa dunia dahulu. Kedekut sangat, sayang sangat harta, bakhil sangat dengan harta. Tengok orang susah macam mana pun, tengok jalan Allah pun, kamu tak nak bagi-bagi harta kamu. Buat fitnah, maknanya kamu menimbulkan ujian, membuat ujian tersebut anfusakum, kata diri pada kamu. Lepas itu wa tarabbastum, dan kamu menunggu apa dia? Menunggu kami ditipu susah pasal kami banyak infak. Tunggulah bila kamu baik sangat tu, habis harta, sabar nak susah. Apa bini kamu nak makan, apakah anak kamu nak makan, dia kutuk, dia menunggu member tu jatuh pasal banyak infak. Itu ciri-ciri orang munafik. Dia menunggu kehancuran orang yang buat baik. Dia menunggu susah orang yang buat Quran dan Sunnah ini. Itu contoh dia. Maka mereka menunggu-nunggu kejatuhan kawan-kawan dia yang beriman, yang banyak infak tadi. Wartabtum, dan menunggu-nunggu kehancuran. Menunggu-nunggu, maka apa dia? Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian menunggu-nunggu apa dia? Amaniyu, maknanya dengan wa gharratkum, kamu terpedaya. Wa gharratkum, kamu ditipu oleh dunia. Apa dia? Dunia. Al-amaniyu, dunia khayalan saja. Kamu ingat dunia ini kekal, kamu ingat kamu cari dunia ini hasil kuat kamu jadi, tapi itu Allah Subhanahu wa taala. Kamu khayal saja. Kamu tak infak, kononnya kamu boleh kumpul duit banyak-banyak, kamu boleh buat itu, kamu nak jalan Allah, kamu kedekut, kamu bakhil, maka itulah khayalan-khayalan kamu kerana kamu suka dengan dunia semata-mata. Kehidupan kamu, khayalan kamu dah hanya untuk dunia. Lepas tu kamu sayang dengan harta kamu, kamu tak guna untuk jalan Allah sebagaimana yang Allah syariatkan ini. Maka wa gharratkumul amaniyu, kamu telah ditipu oleh khayalan dunia, yang sebab kamu jahil Al-Quran lah punca dia, tak baca ayat-ayat semacam ini. Sebab tu orang munafik takut dengan ayat macam ini. Kalau dia dengar, dia rasa takut dia nak infak, jadi tak nak, tak dengar dia kata. Itu punca dia. Takut dengan ayat-ayat Allah mengenai infak dan jihad ini. Kemudian wa gharatkum ala amaniyu, angan-angan sehingga jaa amrullah, hingga datang apa dia? Amrullahi, ketetapan yang Allah telah tetapkan, yakni dengan harta banyak pun, wa gharrakum billahil ghurur, kalian telah menipu dunia, telah menipu kalian billahi, tentang Allah, al-ghurur, dengan penipu dia. Siapa penipu ni? Maka telah sampailah ketetapan dah, hingga sayang dia kedekut, dia bakhil, dia rasa harta dia cari sendiri, dia rasa tak guna nak bagi orang, dia kata macam tu, hingga datang ketetapan Allah yang dia telah ditipu tentang Allah oleh golongan penipu. Siapa penipu ini? Penipu di sini ialah teman baik kita, yakni qarin kita. Qarin. Kenapa qarin? Pasal kita tak baca Quran, qarin yang hari-hari duk membisik kita. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Maknanya kita buat tak infak kan, kita rasa baik, sempat okey lagi. Aku kerja kuat, aku lah ni. Dia rasa baik walaupun tak infak, dia rasa baik. Itulah qarin. Kau datang, kenapa kau datang? Qarin datang kerana dia tak berulang kali. Tahu-tahu ayat Quran, dah baca, faham dah, tapi tidak berulang kali mendengar. Itu maksudnya bisikan-bisikan qarin akan melebihi daripada bisikan malaikat lah. Bisikan malaikat. Maka itu punca dia. Maka habis punca dia. Maka menutup
Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun. Pada hari itu dah selesai semua dah, masuk neraka jahanam semua sekali, orang tadi sama sekali, maka pada hari itu la yu'khadhu minkum, tidak boleh mengambil minkum daripada kamu fidyah. Bukan fidyah tu ni, rasuah. Kita dapat rasuah. Mana ketika itu tidak boleh beri sebarang duit kopi untuk membebaskan dia daripada hukuman neraka jahanam. Tak boleh tebus dah. Tak boleh tebus dah. Ketika inilah walau anak ke, isteri ke, dah, menjerit ke, menangis ke, minta cahaya, tak boleh buat apa. Sebab tu ajaklah isteri ke, suami keluarga kita untuk sama-sama berinfak. Kalau tidak, suasana macam ni akan berlaku. Maka Allah kata, bila pergi sana nanti, falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari itu tidak akan diambil sebarang tebusan, sebarang duit atau apa-apa saja amalan. Kamu nak jual anak ke, nak jual isteri, tak mampu dah. Dalam ayat yang lain, nampak azab, dia sanggup gadai isteri, sanggup gadai anak yang disayang dunia ini. Sayang dunia ini, tapi sebabkan azab, dia sanggup gadai anak isteri ketika itu. Pasal apa? Takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika itu Allah kata tidak ada sebarang nak tebus diri, tak boleh, tak ada. Sana hanya terima azab saja. Maka wala minal ladzina kafaru, maka tidak ada tebusan untuk orang-orang kafir. Ini bukan munafik ni, orang kafir agama lain. Orang Hindu ke Buddha ke yang mati dalam kafir tadi, tidak ada tebusan untuk kekal neraka jahanam. Lepas tu untuk orang munafik sama juga, orang kafir pun sama juga. Yu'khadhu minkum, daripada kamu pun tidak terima dan orang kafir pun tidak terima, dua-dua sama. Bahkan orang munafik lebih teruk lagi di neraka yang paling bawah sekali. Maka ma'wa kumunnar, tempat dia neraka ma'wa, yang bawah sekali, neraka jahanam. Maka ma'wa kumunnaru hiya maulakum, maka neraka jahanam pelindung kalian, dan wabisal masir, itulah tempat-tempat seburuk-buruk tempat neraka jahanam. Sampai ayat 15 insya-Allah yang esok sampai kita habislah 16 hingga 29. Itulah mana bab infak tak habis lagi ni. Bab infak tentang kebaikan-kebaikan infak lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi